Saudara-saudara sekalian, hari demi hari, masa demi masa, detik demi detik, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan dan mendedahkan. Pagi ini lagi satu pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak pedulilah, saya tak peduli apa pendapat kamu yang mungkin mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berdiri sebagai Ketua Pembangkang walaupun sudah menjadi Perdana Menteri. Semalam ada orang marah, ada orang yang kecam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kena move on. Berhentilah jadi Ketua Pembangkang, jadilah Ketua Kerajaan Perdana Menteri. Pada pendapat saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan berhenti jadi Ketua Pembangkang, jangan juga berhenti jadi Perdana Menteri. Bergerak seiring Perdana Menteri pada masa yang sama mempunyai corak dan pemikiran Ketua Pembangkang. Kenapa? Kalau dia jadi Ketua Pembangkang corak pemikirannya, dia akan mencari kesalahan dan kesilapan kerajaan terdahulu. Memang kita rakyat Malaysia, kita rakyat biasa ini, kita mahu tahu apa kelemahan kerajaan yang terdahulu. Bagaimana dengan Anda? Sama dengan saya atau tidak? Adakah Anda juga sependapat dengan saya bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim wajib mendedahkan dan mendedahkan kelemahan, kesilapan, kepincangan, ketirisan, kebocoran uang, pembaziran uang kepada rakyat daripada kerajaan yang terdahulu? Kalau kamu setuju dengan apa yang saya cakap, sila tinggalkan komen kamu. Apa pendapat kamu dengan isu itu? Oke, baik. Kali ini, apalagi yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Menteri jaga projek tebatan banjir wajib segera tampil beri penjelasan. Ini semua gara-gara apa yang dinyatakan dalam media mengatakan bahawa ada sedikit ketirisan dan berlaku pembaziran dalam projek tebatan banjir ini. Menterinya sebelumnya siapa? Kamu tahu nanti, saya akan baca dan saya akan ulas bersama Anda. Tapi sebelum itu, tinggalkan dulu komen kamu dan tekan butang subscribe. Ini berkaitan dengan tebatan banjir, kerajaan terdahulu yang dicanangkan, yang menjajah kononnya mereka adalah kerajaan sebersih-bersihnya. Tapi saudara, rupa-rupanya memang terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mendedahkan ada ketirisan, ada kepincangan dalam kerajaan yang terdahulu dipimpin oleh beberapa orang Perdana Menteri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan, Anwar Ibrahim beberapa kali mendedahkan perkara penting, paling penting yang menjadi keutamaannya sebaik mengambil alih kuasa ialah memastikan tindak atau tidak berlaku ketirisan wang kerajaan. Untuk itu, menyemak semula pelaksanaan projek tebatan banjir yang sebahagiannya diluluskan adalah langkah awalnya ke arah itu. Projek tersebut yang sebelum ini diberikan secara rundingan terus oleh kerajaan terdahulu diputuskan untuk disemak semula bagi ia dilaksanakan secara tender terpilih. Ketika melawat mangsa banjir di Kelantan baru-baru ini, Anwar turut menyebut projek itu akan tetap disegerakan walau semakin semakan semula dilakukan terhadapnya. Semalam ketika berucap di Konvensyen Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Putrajaya, beliau yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi sekali lagi perkara yang sama. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, melalui proses tender terpilih untuk cadangan projek rancangan tebatan banjir, itu akan membolehkan penjimatan sebanyak RM1.8 bilion kepada kerajaan. Bayangkan itu saudara-saudara sekalian. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan, membuat semakan semula, kita kerugian sebanyak RM1.8 bilion. Kita boleh kata itu kerugian kerana pembaziran. Tapi kerana semakan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dapat menjimatkan sebanyak RM1.8 bilion. Kamu mau tahukah berapa banyak 1.8 bilion? Perbelanjaan 1.8 bilion itu saudara-saudara, banyaknya ialah boleh menampung perbelanjaan sebuah negeri di Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak ataupun Sabah. Bayangkan 1.8 bilion ini jika dihantar ke negeri Sabah untuk pembangunan kampung-kampung pedalaman di Sabah, entah berapa banyak jalan raya boleh siap, entah berapa banyak pipe yang boleh siap, entah berapa banyak sekolah luar bandar boleh di-upgrade.
Sekolah di luar bandar, baru satu sekolah tuh kalaulah dia tidak terlalu besar, boleh menelan belanja 30 juta. Simpanlah, paling banyak pun katakanlah 100 juta. 100 juta, 1,8 billion ini boleh menyiapkan 10 buah sekolah. Bayangkan itu penjimatan itu. Tapi penjimatan itu kalau diguna atau terketirisan begitu saja, hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Jadi, kalau kamu setuju dengan saya, tinggalkan komen kamu setuju. Saudara-saudara, menurut Anwar, peruntukan RM 15 billion untuk RTB menerusi rundingan terus tanpa tender menyebabkan kos projek itu melambung tinggi. Nah, betul lah. Tanpa tender, sesuatu projek itu memang melambung tinggi. Memang melambung tinggi sebab tidak ada persaingan sempurna antara syarikat-syarikat tender. Bagi orang yang tahu kontrak, yang tahu tender, mereka pasti faham apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Justru tambah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Keuangan diarah berunding semula dengan syarikat berkaitan untuk pelaksanaan proses tender terpilih. Bayangkan, RM 1,8 billion boleh diselamatkan dari projek bernilai RM 15 billion itu. Ini isu tata kelola yang baik, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pimpinan harus pastikan, jangan ada ketirisan. Ini bukan soal politik, tapi ini soal rakyat. Saya setuju dengan perkara itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ini bukan soal tentang ketirisan saja semata-mata, tetapi ini soal rakyat. Ini bukan politik, tapi ini soal rakyat. Duit itu sepatutnya boleh bantu rakyat. RM 1,8 billion, 1,8 billion kalau dipulangkan kepada penjajah. Bayangkan, ujar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai makluman, projek tebatan banjir yang dilaksanakan secara rundingan terus itu adalah di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Menterinya ketika itu ialah Tuan Ibrahim Tuan Man. Nama kementerian itu bagaimanapun telah ditukar kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim selepas Anwar menjadi Perdana Menteri. Menterinya kini ialah Nik Nazmi Nik Ahmad. Berkaitan projek tersebut dan berikutan Anwar telah menyebutnya beberapa kali. Banyak isu kini timbul dan menjadi pertanyaan untuk rakyat pikirkan dan untuk rakyat mengetahuinya. Saudara, untuk isu kali ini sampai di situ dulu. Untuk sambungan nanti kamu terus ikuti channel saya sebab saya akan beritahu kamu beberapa persoalan yang timbul yang telah didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjimatan 1,8 billion itu. Saya nak ulang sekali lagi, 1,8 billion telah dapat dijimatkan. Bayangkan kalau itu dihantar ke negeri Sabah. Berapa sekolah, berapa jalan raya, berapa air, berapa rumah, berapa orang, berapa kampung yang boleh maju. Pikirkan. Kenapa tidak boleh dijimatkan itu dulu? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.